تتم الصالحات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره إلى يوم الدين وبعد. Hadirin sekalian, semoga dirahmati Allah. Haji Isa ingatkan saya kuliah malam ni dan dia hantar location. Takut cari tak jumpa kot. Kemudian anak saya yang sulung, dia kata biar betul. Dia kata jangan serius melawak sebab lama tak mai, padahal duduk balik kampung lalu kot ni lah. Okay. Baik, saya nak tanya tuan-tuan, boleh tak ambil harta orang? Boleh tak? Boleh. Kita nak kereta, kita bagi duit, kita beli, ambil kereta orang lah tu. Boleh tak ambil harta orang, tak kena bayar duit? Boleh. Ayah bagi rumah, bagi kereta, tanah ke anak, kan biasanya dia tak minta duit lah, nama dia hebah. Hak tadi mula nama dia beli. Beli barang, boleh tak hutang? Tengok barang. Kalau tanah boleh, kereta boleh, rumah boleh, emas perak tak boleh. Dia kena tunai. Walaupun tunai, boleh hutang. Hutang dengan orang lain, hutang dengan suami, isteri pergi beli barang kemas 5,000, tiap-tiap bulan bayar. Hutang dengan suami 5, bayar 5, tak riba. Barang kemas bayar selesai, la tu. Main kod tak boleh riba. Main kod duit boleh, tapi dengan syarat yang dapat bukan dia emas. Tuan faham tak? Main kod dapat 5,000, dapat duit, pergi beli mah. Yang tak boleh main kod, main duit. Bila main time kita dapat mah, yang tu riba. Susah bab muamalat ni, susah nah, susah. Baik, boleh tak ambil harta pusaka? Pusaka kita dapat bukan kena bayar duit. Kan ayah mati tinggal kat kita. Soalan, boleh tak ambil lebih? Boleh tak ambil lebih? Patut dapat 50,000, ambil 55. Contohlah dia sapu 5,000. Apa hukum? Maka saya sebut contoh sepotong hadis daripada Abi Umamah. Baginda bila bersabda, maknanya kes itu berlaku. Faham tak? Peristiwa tu berlaku, maksudnya adalah benda-benda tu yang berlaku tu. Kita panggil asbabul wurud. Kalau ayat Quran turun bersebab, yang tu nama dia asbabun nuzul. Ni dia pengajian cara lain lah. Okey, tuan-tuan yang risau mengaji, periksa tak ada. Sebab tu saya dengan anak murid saya sebut, hak mana siap cakap ni soalan boleh mai. Maka siapa yang tak mai, tak hadir, hak siap cakap tu jangan salahkan saya kalau saya tanya, walaupun tak ada dalam buku. Faham tak? Biar mereka mengaji tekun. Baginda bersabda, man ikhtata'a haqqa imri'in muslimin biyamini. Siapa-siapa yang ada ambil, lembut sikitlah sebenarnya rampas. Siapa-siapa ambil hak orang Islam dengan tangan kanan. Ambil tangan kiri boleh tak? Boleh tak? Tangan kanan tu bukan tangan kanan biasa. Kamu bersumpah dan kamu angkat tangan kanan. Itu maksud dia. Orang bersumpah, orang angkat tangan ni ke tangan ni?
Tangan ni, siapa yang ambil harta orang Islam, okey, tapan hak dengan tangan kanannya, jadi sumpah angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri pun sama lah juga. Ambil tangan kanan kiri sama lah juga. Apa Nabi kata? Faqad aujaba Allahu lahu an-nar. Allah Ta'ala wajibkan dia masuk neraka. Wajib masuk neraka tu kalau ambil harta tak tahu banyak mana. Dan sambung lagi, wa harrama Allahu lahu al-jannata. Telah haramkan dia masuk syurga. Neraka wajib masuk, syurga tak boleh masuk. Susah ni. Para sahabat faham, hak ni curi tanah 2-3 relung, curi duit ayah, curi duit mak. Tuan kenal tak Haji Ismail Group? Kaya ke miskin? Dah meninggal dah, Allah yarhamuh. Anak yang sulung orang panggil dia Abang Jan, Azizan. Pendapatan mereka Masya Allah banyak tolong orang Islam. Haji Ismail kata, kerja dengan saya, ambil kena minta. Yang kedua, mesti sokong parti Islam. 2 syarat tu nak kerja dengan saya. Faham tak? Ambil tak minta tu lah yang syarikat gulung tu. Para sahabat faham, hak curi hak banyak tu, hak tu lah yang dosa, masuk neraka. Sahabat kata, wa in kana yasiran, wa in kana syai'an yasiran, kalau sikit, faham, kalau sikit, sekalipun sikit, maksudnya banyak kena, sikit tak kena. Nabi sebut wa in kana, sekiranya yang diambil, in kana qadiban min arakin, sekalipun yang dia ambil sama nilai dengan nilai kayu sugi. Nabi ulang 3 kali, sekalipun seperti kayu sugi, seperti kayu sugi, nak masuk syurga tak boleh, wajib masuk neraka. Bayangkan orang Melayu kita hak semayang, puasa, rajin ni, sedekah bukan rajin. Ayah dia meninggal, okey, anak-anak ayah dia 6 adik, tapi faraid dapat kat 5. Sebab apa 5? Masa faraid anak 5, anak dalam perut mak mereka tak kira. Tu makan harta anak yatim. Anak yatim tu adik kandung. Agak-agak RM2 kan yang dia kebas. Kamu tak ada masa faraid, saya tak ada, tapi saya bin siapa? Saya bin siapa? Ayah kamu, ayah saya. Mak kamu, mak saya. DNA pun sangkut. Saya ada hak. Bila ada hak, jawapannya kena kira balik, kena bagi. Kalau tak bagi, kamu jawab sana. Dan semua peguam bela, peguam cara, hakim yang bersumpah, saksi, semua akan kena bicara balik nanti. Masa tu ada peguam bela tak? Yang bercakap bukan mulut, anggota tubuh kita. Maka takut benda tu jadi haram. Orang tanya saya bagi bahan kat tuan-tuan tu. Okey, itu lama dah, tapi saya tengok cerita ni bagus, saya print dan saya photostat. Nah, okey. Cuma photostat ni saya nak photostat kedai Melayu. Pergi kedai Melayu kelabu, dia kena photostat kedai Cina. Tapi kalau kedai Melayu tu terang, saya photostat kedai Melayu. Faham tak? Elok lagi kalau beli mesin photostat sendiri. Tak ada kerja kot kan, tak ada kerja. Dan saya banyak kali dah duduk photostat kedai Melayu, minta maaf dah sebut. Bila photostat dia buat bagi kelabu, nak jimat. Kita kata bagilah terang, saya bayanglah berapa duduk kelabu situ kak. Susah. Faham tak?
Okey, cuba tengok. Yang tanya saya ni, okey, yang tanya saya nama dia Leha. Nama betul saya tak tahu, siapa malas nak tanya banyak kamu nama apa. Tapi Leha lah, orang Kuala Kangsar. Nombor telefon saya tutup 4 angka. Tuan-tuan tak boleh berhubung dengan dia. Faham? Jenuh nak cuba tu. Nak cuba berapa kali kena telefon? Banyak kali tak? Boleh tak telefon? Boleh, tapi banyak kali. Banyak kali. Baik, cuba dengar. Si mati Yusuf bin Rapor 48 tahun. Yang tanya saya ni perangai saya tak percaya pada orang yang tanya. Tak ada jenis tak percaya. Sebab banyak kali dah bila kita kira segi maklumat silap. Bila tak percaya, kena korek habis. Ayah menikah berapa kali, mak menikah berapa kali, kena tanya. Cuba tengok. Si mati Yusuf bin Rapor. Pelik 48 tahun. Mungkin dia ni Pakistan kot. Negara kapet. Kot lah mana kita tahu. Rapor tu lah rapor. Yusuf tu mungkin orang kita. Telah mati serangan jantung. Kenapa dia mati? Dah sampai masa serangan jantung. Itu sebablah sampai masa. Okey. Meninggalkan waris-waris seperti di atas. Di atas tu nak abang kat tuan-tuan semua. Dia cerita macam tu. Saya yang buat jadual-jadual kotak-kotak bulat-bulat apa semua tu. Nak bagi faham kau tidak penin. Dan jadual-jadual macam ni dia biasanya disediakan oleh peguam. Peguam yang sediakan. Ayahnya Rapor telah mati sebelumnya. Faham tak? Jadi Yusuf mati, Rapor mati. Rapor tu M1, mati 1. Yusuf ni M2, mati 2. Okey. Dan Yusuf tak pernah berkahwin. Ada tak jenis tu? 25 tak kahwin, 30 tak kahwin. Dia milih 35 tak kahwin, 40 tak kahwin. Lama-lama yang duk menikah sampai dia anak menikah. Faham tak? Sampai ke sudah tak kahwin. Kadang-kadang jodoh dia adalah janda orang. Kadang-kadang jadi. Pusaka yang ditinggalkan Yusuf adalah wang berjumlah RM22,200. Duit itu orang panggil duit yang sudah beres bayar hutang dan segala wasiat. Orang panggil duit bersih. Duit yang ni lah. Tapi cek-cek balik, haji tak buat lagi. Sebab apa tak buat haji? Nama tak naik. Nama tak naik. Si mati masih belum menunaikan ibadat haji. Anggaran upah haji RM1,800. Saudara-saudara Yusuf ada 3 jenis. Tahu tak 3 jenis? Seibu sebapa. Satu lagi, satu ibu lain bapa. Atau satu ayah lain ibu. Faham tak ni? Tu maklumat dia lah bagi. Ada bapa, ada ayah kan. Panggil macam-macam. Bahasa saya, saudara kandung. Si ibu sebapa, saudara sebapa. Itu sebapa lah, saudara si ibu. 3 jenis. Cuba tuan-tuan tengok jadual ni. Siapa nak dapat pusaka? Cuba tengok asal gambar rajah di atas. Siapa perasan? Ada boyot, bola rugby, ada 4 segi padang bola. Perasan tak? Hak boyot bola rugby itu adalah lelaki. Hak yang 4 segi macam padang bola tu, meja pingpong itu adalah perempuan. Kenapa buat boyot dengan 4 segi? Jawapan saya mengaji macam tu. Faham tak? Saya walaupun duk mengajar, tapi bila ada khusus pusaka sampai Shah Alam apa semua, saya pergi mengaji. Bayanglah kan apa bayaran, kadang-kadang peguam kat depan tu dia terkejut. Daripada Kedah pun sampai. Masa tu tak ada Covid lah. Sebab apa saya pergi? Sebab yang bercakap itu guru saya. Jadi saya menghormati beliau lah. Ada kes-kes yang berat. Tak berat. Berat bukan berat tak boleh kira. Yang proses dia teruk. Mahkamah ni teruk. Mereka pergi kat dia lah. Baik, cuba tengok lagi. Antara Rapor dengan Yusuf, siapa mati dulu?
rapor, maka rapor tak dapat pusaka Yusuf. Sebab itu kalau ayah mati kemudian abang mati, abang kita tu masa anak Farid dia tak ada dah, duduk kat kubur dah, nama abang kena tulis. Kena tulis, tak tulis berdosa. Tempat abang tu kena tulis, dan tempat abang hak dia dapat tu akan turun kepada waris baru. Waris baru siapa dia? Isteri, anak-anak dia. Kalau anak dia perempuan saja, harta dia pi kat isteri, pi kat abang adik kakak dia. Tengok pula pak tu mak tu, pak tu mak lain, mak tu pak lain. Hak tu nak kena korek habis. Tak nak korek habis. Cuba tengok lagi. Cuba tengok Sat, rapor kahwin dengan Salmah dapat berapa anak orang? Anak berapa anak? Bilang-bilang Sat. Anak rapor dengan Salmah. Tuan-tuan ni kalau bini mati susah duk nikah lain lah. Jadi macam ni. Kat isteri pun kalau kita mati ya nikah lain, kalau nikah jadi macam ni, penin. Faham tak? Apatah kadang-kadang minta maaf sebut, kadang suami pertama, suami kedua sama nama. Contoh tok tiri saya ada tok tiri lah, Sum binti Gani. Suami pertama Ahmad bin Saleh. Suami yang kedua tok saya Ahmad bin Tahir. Tahir tu bukan ayah saya. Tahir tu atas pada tok saya. Ayah saya Mak Tahir bin Ahmad bin Tahir bin Ismail bin Tahir. Hak tu lah yang saya tahu pun. Dengan Ahmad jumpa, dengan Tahir tak jumpa. Bayangkan nikah dua, suami dua. Suami dua-dua Ahmad, tapi bin tak sama. Faham? Dah lah tu tok tiri saya ni sebelum kahwin dengan tok wan saya menikah dah dengan Ahmad, ada anak dah 2 orang. Faham pening tak? Tok saya hak nama panggil wan hak nama Ahmad ni, dia menikah dengan Ku Fatimah, dapat ayah saya anak lelaki tunggal. Faham? Ada seorang lagi meninggal kecil. Berbantu Ustaz, Sum dengan Ku Fatimah pisah. Habis edah, Ku Fatimah kahwin pula dengan Ku Ismail. Dapat seorang anak Ku Halijah. Pisah. Punca dia berai ya. Senang aja cerai. Punca dia berai. Faham tak? Saya pun dapat tahu adik-beradik cerita panjang, kami gelak tak? Pisah. Kemudian Ku Fatimah ni meninggal. Hak yang buat keranda dia ialah suami kedua. Yang baca talqin dia suami hak mula-mula. Ni kalau dapat kat Piramli dia buat filem. Faham nah? Okey. Dan Ku Ismail kahwin pula dengan Ku Sobiah. Dapat Datuk Doktor Ku Rahman Ku Ismail. Tahu tak Pak Ku Rahman hak Umno lompat pi bersatu tu? Faham tak? Itu ceritalah. Hak ni macam tu, nak kena catat habis tu. Kalau di sini mati 10 orang dah, kamu kena letak nombor siapa mati. Kalau tahun yang sama mati, beza dengan bulan. Kalau bulan sama dengan hari, hari sama dengan jam, jam sama dengan minit, minit sama dengan saat. Ni semua kebal belaka ni. Cuba tengok Ustaz, anak rapor dengan Salmah ni berapa dapat? Berapa orang? Pak Basir, Yahya, Man, Saleha. Bukan Saleha yang Mawi duk sebut tu. Okey. Baik, sebelum itu Rabiah kahwin dengan Rahman, dapat anak apa orang? Seorang aja nama Mak Isa. Ni kalau saya tak buat jadual macam ni senang faham tak? Susah buat ni nak pergi faham ni. Dapat anak Isa. Maka akhirnya Rahman pun mati. Rapor Salmah pun mati. Jumpa tak mana saya tak tanya. Faham tak? Kot jumpa dekat pasar malam ke, pekan hari ke. Kan bila berjumpa Allah, Rabiah muda lagi anak seorang. Rapor anak 4.
Akhirnya kahwin. Cuba tengok anak berlambak. Ya Allah, Mamin, Fazil, Rabi, Ibrahim, Yunus, Yusuf. Hak perempuan, Raimah, Zaliha, Sarana, Roslinda, Norela. Norela tu tak tahu ajar rela ke apa, tak tahu. Sekarang isunya Yusuf mati. Bila Yusuf mati, Rabiah ada lagi tak Rabiah? Nyawa panjang Rabiah ni dengan laki lama, anak seorang dengan laki baru, anak berlambak. Berlambak. Cuba tengok bawah, bin sama tak? Nombor 2 saja bin Rahman. 3 sampai 17 semua bin rapor. Yang kita mendengar apa Shashi Kapoor apa dia? Hindustan tu. Lebih kurang macam itulah. Bila nak kira kena ingat si mati ada tak anak? Ada anak tak yang mati? Mana ada anak dia tak menikah mati umur 48 tak ada kahwin. Okey. 48 kalau dapat anak mungkin tak orang kata ni cucu kamu kah? Boleh jadi tak? Boleh jadi kan? Sebab tu ada seorang hamba Allah, dia ni profesor, dah pension dah. Pisah kahwin pula, isteri umur sama dengan anak. Faham tak? Bersalin hospital Gulim. Hospital Gulim. Akhirnya bila isteri bersalin, suami dia pergi tengok. Pergi tengok, misi panggil, pakcik ni anak pakcik kata ni. Anak pakcik kata ni. Dia kata dalam hati dia cerita kat saya, kepala bapa hang tu bini aku. Sejak orang tegak macam tu, dia beli pampers dia buat dalam plastik hitam. Sebab apa plastik hitam? Orang kan tanya, ada cucu berapa? Ada cucu baru, cucu apa anak aku? Faham? Kalau bini mati, macam mana cerita kahwin pula? Pasal payah cerita. Kalau bini ada, payah nak angkat kepala lah. Cuba tengok lagi. Bila faraid, si mati ada ibu. Ibu dia siapa dia? Rabiah. Okey. Dan dia ada abang, Mat Isa bin Rahman. Awak tak bin rapor. Mak tu pak lain. Faham tak? Mak tu, mak Rabiah, pak Rahman. 3 sampai berapa? Sampai 13 ada dia beradik dia. Pak tu, mak tu. Okey, 14 sampai 17 apa dia panggil apa? Apa dia? Pak tu mak lain. Payah cerita no. Payah cerita. Kad pengenalan tak boleh nak beza. Pak kad pengenalan semua bin rapor. Cuma Mak Isa bin Rahman. Okey tak? Nak beritahu kenapa kena beza-beza? Kan semua tu adik-beradik. Jawapan dia ada. Jawapan dia, si ibu sebapa lebih kuat daripada sebapa. Dan yang peliknya, si ibu sebapa di sini dapat, yang sebapa tak dapat, yang si ibu dapat. Tapi kalau yang mati ada anak lelaki, si mati Yusuf kalau ada anak lelaki-lelaki, nombor 2 sampai 17 tak dapat. Semua tak dapat, habis dapat kat anak lelaki-lelaki itu. Kalau yang mati ada anak perempuan, perempuan saja yang dapat siapa dia? Mak Isa tak dapat. Nombor 14, 17 tak dapat. Yang dapat siapa dia? Mamin sampai Norela saja. Okey, saya nak tanya, bagaimana kalau ada orang yang muhung? Tak muhung. Saya ni dengan dia si ibu sebapa muhung. Ni benda berlaku mahkamah. Saya tengok tuan-tuan ada buat kitab. Kitab ada saya nak cepat. Kitab tak ada saya nak berhabis. Banyak tuan-tuan pandai-pandai kitab tak bawa. Okey, baik. Ni cerita bagi kitab mengantuk. Saya banyak buat kerja sendiri. Macam buat kolam ikan ke apa, buat sendiri. Korek longkang ikat batal saya buat sendiri. Tadi pun pergi ambil ikan tadi. Ikan saya ambil tadi berapa ribu ekor dah. Ikan bela. Syok bela sedekah kat orang. Masa duduk dalam longkang tu, longkang rumah, dia ikat batal. Ni cerita lama. Mai hamba Allah, dia bagi salam. Saya jawab, apa khabar Ustaz? Okey, sihat. Ustaz, saya nak mai rujuk masalah paraid ni.
Saya kata, saya bukan ustaz. Faham tak? Habis ustaz apa dia? Saya cikgu. Tapi cikgu bagian ni lah. Saya tak abang lah. Tahu tak sebab apa? Kalau saya layan, habis 2 jam, 3 jam. Kerja tak jalan lah. Kau ustaz ada pergi radio. Bila saya pergi? Faham tak ni? Jadi ustaz tolong ustaz. Tolong apa? Tolonglah, tak boleh apa. Tolong ustaz. Habis masa. Akhirnya tinggal kerja. Tinggal kerja. Jiran depan rumah saya, Ustaz Jair. Dia bagi salam. Lama dah ke mai sini? Lama dah ke mai sini? Lama dah. Boleh cakap Melayu noh. Dia tanya saya, tak boleh. Tak faham. Faham apa dah? Tak faham ah? Satu hari dia racun rumput. Saya kata, bagi salah. Raya dah balik ke? Raya dah balik ke? Balik. Duit ada kirim? Tak faham ah? Tak faham? Duit ada kirim? Cakap Melayu fasih ah. Tak faham ah? Seolah-olah saya ni Bangla, dia ni Myanmar ke apa semua, bahasa tu lah bersembang kawan dengan kawan ni. Okey, dia kata, ustaz, mahkamah ustaz, negeri saya tak abang. Awak, ayah saya selepas mak saya mati kahwin pula. Ayah saya wakil rakyat. Wakil rakyat Roma. Baik. Bila ayah kahwin pula, dapat anak baru. Anak baru tu dengan kami ni pak tu mak lain lah kan. Tapi ayah kami ni dengan mak kami dapat saya. Dan dapat kakak saya. Kakak saya, saya. Faham? Dan saya juga ada adik perempuan. Soalan kamu, kakak saya kahwin, tak dapat anak. Dia ada suami. Saya ni adalah adik dia. Pak tu mak tu. Kakak saya ada adik dengan ada adik. Pak tu mak lain. Semasa ke muka tuan pusaka, surat beranak tak buat keluar. Jadi semua bin orang yang sama. Bila faraid, ustaz, saya dapat, suami kak saya dapat, adik saya hak pak tu mak lain pun dapat. Saya kata tak betul. Adik kamu hak pak tu mak lain tak dapat. Kenapa tak dapat? Sebab kamu dengan kak kamu pak tu mak tu. Ustaz, saya tak dapat, buat macam mana? Kamu lawan lah. Dia ada lawan. Ulang bicara pula, keputusan hampir nak dikekalkan. Tetap adik hak pak tu mak lain tak ada. Orang Melayu kita akan kata, hang ni tomak petra mana, bagi galak dia sikit. Bukan masalah bagi, masalah dia tak ada hak. Kawan ni hidup lagi, akhirnya dia angkat tangan. Yang hari tu hakim tak boleh buat macam ni. Saya dengan si mati, pak tu mak tu. Hak tuntut pusaka tu dengan si mati, pak tu mak lain. Surat beranak lah yang kita kena tengok. Cek-cek balik sungguh. Maka yang dapat suami, yang bertanya adik dia, yang tu tak dapat. Keputusan takat tu lah. Dia bawa lagi kes mahkamah lebih tinggi lagi. Nak juga. Faham tak? Nak juga yang mana? Kamu ada ambil harta ayah dulu-dulu, macam-macam jadi cerita. Lepas tu saya, kalau orang panggil saya suruh kira faraid, saya kira. Kalau nak dengar cerita masalah keluarga, cari orang lain. Kan 2-3 jam pun tak habis. Cuba tengok kita habis. Ibu 1/6, mat Isa 1/6. Okey, yang lebih dapat dekat saudara lelaki perempuan pak tu mak tu. 6 tadi, okey dah 1/1. 4 tak boleh bahagi 17. Maka kena darat 17 dapat 102. Cuba tengok faraid yang berlaku. Rabiah dapat 17. 17 tu per 102. Mamin dan seumpamanya 8. Yang perempuan 4 hak bawah tu dihalang, tak dapat apa-apa. Kenapa dihalang? Sebab kamu dengan si mati pak tu. Cuba tengok bahagian duit.
dapat RM3,400 sama yang bawah. Hak laki bawah tu dia lain sikit tu. Hak bawah tu dia jenis perhabis pusaka, dia makan asabah 1,600, perempuan 800. Soalan saya, duit tu kalau ada di tangan seorang, dia makan seorang, jenah dia jawab tak akhirat kelak? Contoh kalau yang mati letak salah seorang sebagai penama, dia ambil kat dia seorang, dia akan sangkut akhirat nanti. Sebab penama bukan pemilik, dia hanya uruskan pusaka sahaja, urus sahaja. Contoh saya letak isteri saya sebagai penama, saya tulis 100%. Tak tahu siapa mati dulu. Kan tahu tak siapa mati dulu? Tak tahu. Bila mati jadi ke mana? Orang keluarkan semua duit saya tu. Siapa nak tolong kira? Anak saya. Sebab saya dah ajak dia banyak dah. Kamu kira. Masa tu saya mati dah. Maka isteri saya 1/8. Mak saya, tok anak saya 1/6. Lebih hampa bahagilah laki-laki sekali ganda perempuan. Selesai lah. Faham? Sekiranya kadang-kadang minta berlaku, kita mati, KLSP buh nama isteri. Isteri pakat dengan abang dia. Tak pakat dengan abang dia. Dah duit dapat kat hang, nak bagi kali apa-apa. Laki yang bagi kat hang lah tu. Faham tak ni? Masa tu dapat tak fikir dah dosa pahala. Jangan jadi macam tu nah. Saya ingat mudah sahaja cerita tadi, boleh faham kan? Okey, sekiranya yang ditanya tadi waris dia ramai dah yang mati, maka mati tadi nama dia mati berlapis. Bila berlapis sangat teruk, kadang nak kira tak berbaloi dengan duit. Hutang dengan orang kena bayar walaupun sikit. Katalah hutang dengan orang dekat Johor ke Pahang, nak pergi bayar, pergi balik tambang lebih daripada hutang tu lagi. Benda pusaka ni nak kena faraid, tapi proses dia teruk. Umpama hamba Allah ni tanah pusaka dekat Sungai Petani, tapi waris ni duk merata cerak, termasuk kat Kuala Nerang. Tahu Kuala Nerang? Napuh tahu Napuh? Siba Gangga tahu? Macam-macam dengan sungai lah, dengan bagai-bagai lah, kuala bagai-bagai. Okey, nak ceritanya benda-benda jenis macam ni, hak berlaku ni, bila dapat panggilan cik minta datang, besok ada bicara pusaka. Oh, tak apa. Semangat nak? Semangat nak kira pusaka? Semangat? Pi. Habis bicara semua, selesai. Dapatlah pusaka. Yang pi naik bas tu dapat RM5. RM5. Yang tolong kira, yang siasat semua ni tanya, nak balik mana? Balik Kuala Nerang. Tambang ada. Tu duk pikap duit RM5. RM5 tak sampai Kuala Nerang. Habis tu duk pikap. Dia bagi RM10, RM5 tunjuk kat dia beradik. Tu kalau tak faid lagi, mati lagi selapis, tinggal ubah kupang. Faham tak? Berbaloi kami nak main sini, tak padan. Susah jadi gitu. Baik, tengok kepada buku tuan-tuan. Okey. Lama tak main. Ada orang tanda tak? Ada tanda? 1:42. Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey. Masalah di 42 kan? Wih, ada tanda ke? Terakhir 14 bulan 3. Lama. Kalau pokok durian tak mampu. Okey. Makmum sembahyang atas sutuh, tahu sutuh? Macam atas masjid 2 tingkat ada sutuh. Tapi isu paling senang, isu COVID kita ni lah. Luar tu masjid ke bukan? Luar masjid Masjid tak ada masalah lah, pintu tutup. Masalah kalau luar bukan masjid, jadi masalah besar. Orang yang di luar nak semayang, pintu kena buka. Sebab hal luar tu bukan masjid.
Kalau luar itu masjid, pintu tutup tak apa. Contoh masjid Sungai Seluang, ada partition kan. Semayang belakang tu tak apa, sebab belakang pun masjid MRSM PDRM Jalan Junjung tu, tak apa. Tapi kalau luar bukan masjid, dalam masjid, tang pintu luar tu bukan, hak luar itu bila nak solat Jumaat pastikan pintu buka. Tapi kalau pintu tutup, luar tu masjid, tempat letak kasut bukan, hak tempat tak kasut tu sembahyang tak sah. Padahal kami sembahyang berdekatan dah, sebab kamu bukan masjid, kami masjid. Sebab tu kalau pi nak sembahyang Jumaat, pintu pagar tutup, jawapannya kona balik. Sebab apa kona balik? Sebab kamu nak sembahyang macam mana? Kami nampak imam, baik nak tanya, kalau imam batal kamu nak pergi kat dia buat macam mana? Kamu kena ragas atau ragas? Ragas tak boleh. Sebaliknya kalau masjid tak ada masalah. Pintu ni semua ni kunci sampai belakang. Di luar sana ada orang sembahyang jadi makmum, sah. Sebab luar masjid, dalam masjid. Kalau luar itu surau, dia kena sembahyang pintu hak mana buka. Faham tak? Tu kata masjid surau ni hukum dia tak sama. Yang ni sutuh. Jika makmum itu semayang di atas sutuh masjid, sutuh masjid tak? Sutuh masjid tak? Masjid lah. Padahal pintu tangga naik sutuh itu terkunci. Sebab apa saya ulang banyak kali? Sebab ada orang kata pintu tak boleh kunci. Ni masjid ke surau? Masjid tu nampak tak terkunci. Atau ia semayang dalam bilik yang dalam masjid, pada pintu bilik itu terkunci. Bila kunci nak masuk boleh tak? Tak boleh. Maka ikutan sembahyang dengan imam itu adalah sah. Hai, mana boleh sah? Dia nak masuk nak keluar tak boleh. Masjid duduk tang mana, masjid duduk tang mana pun sah. Habis tu sah lah. Tengok juga macam mana. Kalau kamu sembahyang imam belakang kamu tak sah. Kau tu pula. Rupanya surau kita boleh sembahyang ke kanan, ke kiri, ke depan. Nak mai ke imam ni ke kiri, ke kanan, ke depan boleh. Kalau kata surau. Kalau masjid boleh undang. Tak undang. Orang dia sembahyang belah nah, pintu dia boleh pergi tu. Jangan pusing dada arah yang bukan kiblat lah. Masjid surau tak sama. Tapi kalau pintu itu tak boleh pakai ribet pohak yang pam putih tu, nama apa? Kadang-kadang tu jenis aluminium tu macam tu, dia masuk kaku kan, dia pam putih. Ada ribet. Yang tu tak sah. Kenapa tak sah? Sebab dia bila kamu buat macam tu, pintu tu kunci dan tak boleh buka, kena panggil tukang pintu. Okey, faham tak? Tapi kalau masjid, situ kunci, belakang ada, tak ada masalah. Faham ke no? Okey lagi. Dan menurut pendapat yang dhaif, tidak sah ikutannya dengan imam itu. Bila ada dua pendapat, sah dengan tak sah, tu yang setengah orang dia kata bukalah pintu kalau nak semayang. Pendapat lemah. Pendapat yang kuat, pintu boleh tutup. Habis kami tengok situ buka, itu surau. Surau apa buat jemaat? Surau. Contoh surau Lang Kelang kadang-kadang buat jemaat. Lagi pernah dengar tak? Kelang baca dekat gurun. Petonah fertilizer, ada pokok kurma 2 ke 3 pokok. Pokok kurma tu tanam di gurun tu. Di Kelang Baja. Buah tak keluar. Sebab gurun tu hujan turun banyak sangat. Tuan-tuan faham no? Okey, jadi nak beritahu sini, tak sedut sakit kepala kalau pintu kunci semayang. Tapi syarat dia pintu tu apa dia? Luar tu masjid tak? Kalau luar adalah bukan masjid, pintu kena buka.
Oh, macam tu. Susah no. Sebab tu bila mengaji jadi susah. Faham? Kalau tak mengaji senang tak? Mayang, pintu pagar kunci, tutup. Dia semayang di luar. Semayang ke mana? Aku ikut imam belakang, imam depan. Tak boleh cek, kena balik. Sebab apa? Ni jalan raya bukan masjid. Habis tu tak semayang. Tak payah semayang lah. Lain kali mai awal. Saya semayang Jumaat masjid Merba Pulas. Sampai kelas saya hari Jumaat. Sebab tu paksi saya tak boleh mengajar lah. Sebab kelas hari Jumaat. Kelas geng-geng nak jadi peguam saya mengajar. Sampai pintu dah tutup. Saya parking kereta seberang jalan, masih bagi lampu. Bagi lampu. Apa gitu? Oh, cerah masa depan mai. Pi, alhamdulillah seronok. Mayang di luar macam apa? Berhenti pukul 1, kelas balik pukul 2. Kira lepas bagi salam tak ada doa dah. Depa kata Wahabi sebab doa tak ada. Okey. Habis bagi salam, tak doa dah sebab kelas nak mula pula ni. Nak mula pula kelas. Pipi keluar pedayang. Allahu Rabbi lepa. Apa tak pergi orang masuk dah. Alhamdulillah hak pagi saya masuk tadi dia mai buka. Ustaz kalut dah. Oh kelas. Kelas nak kena pi pula. Faham nah? 143 imam berdahem-dahem dalam sembahyang. Berdahem dia boleh tak? Mai saya nak abang Ustaz. Kenapa kamu berdahem? Berdahem sebab saya ni puasa. Macam mana tak tahu, ada benda dalam mulut rasa nak tertelan. Saya puasa. Jadi supaya benda tu keluar balik. Berdahem itu adalah wajib. Kalau tidak puasa dia batal. Dan kalau benda tu masuk dalam angkung, hukum dia makan. Payah tak? Sebab tu saya pernah sebut di radio dulu. Lah ni radio penerbit dia tak kenal saya. Hak dulu penerbit kenal saya, selalu dia hello panggil. Okey. Saya cerita, kalau kita sedang solat, ada bihun sup dalam mulut yang tak putus. Tak faham. Ustaz faham tak bihun sup? Kira bagi bihun habis, abang kat bini, bihun tak ada, tuang ayak panas, tak dan nak lembut lagi, makan dah. Ni cerita dalam kitab sebut ni, kita cerita balik lah. Masa solat bihun dalam mulut. Bihun tu bersambung sampai dalam perut tu. Faham tak ni? Faham tak faham? Sambung sampai keluar. Soalan, apa yang dia kena buat? Kalau dia biar bihun duduk dalam mulut, sembahyang dia batal. Sebab bihun sambung dengan perut. Perut hukum dia najis. Dia bersambung. Allah. Kalau cabut, hukum dia muntah. Muntah batal puasa. Kalau telan, batal puasa, batal sembahyang. Nak buat macam mana? Dalam kitab sebut hang kena nganga. Nganga pun batal. Nganga, wahai isteri, tarik bihun sup, tarik keluar. Bila tarik, hukum dia muntah. Tapi tarik bukan kita tarik. Isteri yang tarik tak apa. Tapi isteri tarik kena mulut pula, batal sembahyang. Susah noh. Okey ni. Berdahem-dahem bila berdahem tu kadang membatalkan solat, kadang tak batal. Tengok kamu berdahem tu, berdahem nak baca sunat ke berdahem nak baca wajib? Satu. Yang kedua, yang berdahem tu kamu ke orang? Kalau saya berdahem, saya tahu kenapa saya berdahem. Tak faham. Saya berdahem, saya tahu tak kenapa saya berdahem. Kau saya kena tanya saya. Kalau berdahem tahu kenapa berdahem? Boleh jawab tak? Boleh jawab lah, dia yang berdahem. Soalan, imam berdahem kita tahu tak kenapa dia berdahem? Kita tak tahu. Selama mana kita tak tahu dia kenapa dia berdahem, jawapannya sah kita ikut dia. Tetapi masa duk berkena roti canai, tahu roti canai, dia tarik tu bukan susu tu. Tu dia panggil pekatan kan, bukan tenusur kita. Kadang-kadang ekstra manis lagi. Ekstra manis. Saya dengar ni.
Ayam nyok satu kan gula lebih. Oh, gula lebih. Anak saya hak nombor 5 kata, "Pak cik, nanti kecil manis kena potong kaki." Faham tak? Hak beli ayam nyok kata, "Kecil manis tak apa, jangan kecil kawan." Oh, dia cakap macam tu no. Okey. Ni nak abang ni. Kalau dia cerita, "Aku nak abang hang, aku kalau semayang tak berhem aku tak puas." Dia abang tak? Dia abang. Dia tak boleh jadi imam. Kenapa tak boleh jadi imam? Dia abang. Kalau tak berhem tak boleh. Aku kalau tak berhem bukan aku. Dia pergi abang. Faham ke no? Okey, saya tengok. Jika berdehem, okey. Orang Arab dia panggil tanah nuh. Melayu panggil berdehem. Berdehem. Jika berdehem imam dalam sembahyang, maka tidaklah wajib atas makmum mufaraqah. Kenapa tak wajib? Sebab dia berdehem, kami tak tahu kenapa dia berdehem. Sebab hukum fiqh ni nak beritahu, kalau imam semayang kaki dia tercicak, kita semayang semua batal. Walaupun kita tak nampak tercicak tu, semayang batal. Kenapa batal? Sebab kamu nampak. Kami tak nampak, dah tak tengok. Kalau tengok nampak. Tapi tercicak dalam poket baju imam, kalau semayang juga imam batal, kita tak batal. Oh, orang buta tak batal. Sebab apa? Memang dia tengok tak nampak. Oh, dia pikir tu pula no. Apa hukum fiqh? Hukum tu fiqh ni paling takut sekali mengajarkan radio fiqh. Lepas tu kalau tuan-tuan masuk radio, soal jawab tu ikhtiar bagi banyak soalan. Faham? Buka okey ada soalan tanya 5-6 soalan. Okey tuan-tuan, semua soalan yang ditanya ni panjang jawapan dia. Kita ambil hak soalan jawapan dia pendek, masa pendek. Yang baki lagi tu insya-Allah minggu depan saya ulas bagi panjang, sebab yang tu jawapan dia panjang. Faham tak? Jawab hak keti tu dulu. Balik semak Faham tak? Dia kena buat macam tu. Sama lah juga kena ada apa dia UAI. Dia pun macam tu, dia cerita bawah. Tak bawah. Faham tak? Hak tu bawa pergi tempat lain. Bukan satu kesalahan. Aku tak jawab lagi sebab nak confirm. Faham tak? Yang saya paling seronok sekali, saya nak pergi bersalam dengan dia Masjid Bandar Serai. Tak ada nak bersalaman, orang tarik dia ambil gambar dengan gemak mutu. Faham tak? Tiba-tiba tengok dalam Facebook nama saya disebut. Seronok tak? Loh, dia kenal aku rupanya. Alhamdulillah, rasa seronok lah juga. Okey. Baik, cepat tengok lagi. Baik, boleh faham tu nah? Hukum fiqh macam tu. Dia kata tidaklah wajib atas makmum mufaraqah dengan imamnya mengikut kaul pendapat yang muktamad itu pendapat mazhab. Kita pegang yang tu. Dan jangan kita duk abang ke orang pendapat tak muktamad. Sagi orang pening kepala habis. Tapi kalau nak habaq kerana ilmu tak mengapa. Kerana harus berdeheman imam itu kerana uzur. Tak, dia bukan uzur, dia suka berdehem. Hang tanya bila? Tak, dia tu kalau tak berdehem bukan dia terpaksa ke berdehem. Okey, nak menapas tak boleh ke apa ke? Dan berkata Syekh Al-Barawi telah mengisyaratkan kekhilafan ini tidaklah tertentu dengan berdehem sahaja. Bahkan semua kesalahan adalah seperti demikian juga. Contoh, imam tu Allahu Akbar, dia duk fikir apa tak tahu pergi raya Sabah, jawab calon tak ada lah apa semua kan, duk fikir. Faham tak? Allahu Akbar, imam semayang apa, Fatihah tak baca, tiba-tiba rukuk. Ni faham ni? Sajalah si buat pergi raya nak pergi nampak. Dia rokok tu sebab apa? Dia baca Fatihah tak tadi? Tak. Dia tak baca tu, dia sengaja tak baca ke dia lupa? Kita bukan boleh tanya.
Baik-baik ke dia rokok, iktidal, sujud, duduk, sujud, bangkit, Allahu Akbar, berdiri. Orang belakang ni mazhab apa? Tak tahu sembahyang tak rokok. Kami tak boleh rokok sebab kamu Fatihah tak baca. Rakaat yang kedua, imam baca cantik. Dia rokok, kita rokok. Dia sujud, kita sujud. Dia tasyahud awal, kita kena bangun. Sebab apa kena bangun? Sebab sembahyang baru satu rakaat, kita satu, imam satu. Imam kira dia dua, kita kena kira imam tu satu. Susah tak kita kena kira hak kita, kena kira hak imam? Susah tak? Nak kena kira dua-dua payah tak? Hui, payah. Okey, jawapannya tak batal. Tapi yang batal bila? Imam rokok, kita rokok, batal. Kenapa batal? Sebab imam tak baca Fatihah. Clear nah? Sama je kita semayang, kita rokok, lupa Fatihah tak baca, tak batal. Masa sujud teringat, wajib bangun berdiri, rokok. Tak apalah, terus pergilah semayang, batal semayang. Tapi kalau jadi makmum, bawah baru teringat tak rokok, tak boleh batal balik. Imam bagi salam, baru kita bangun tambah. Clear nah benda-benda tu nah. Jadi semayang ni kena mengaji. Kena mengaji. Okey lagi. 144, imam silap dalam bacaan Fatihah. Fatihah ni nak bagi tahu sikit, takut tuan-tuan jadi masalah juga. Mazhab kita Fatihah 156 huruf. Mazhab Maliki 155. Tuan-tuan perasan tak? Pasal nak setengah orang semayang dia baca pendek, Maliki Yaumiddin. Kita Maliki Yaumiddin, mereka Maliki Yaumiddin. Okey, mazhab Hanafi, mereka Fatihah, basmalah tak termasuk, tapi mereka kira 7 juga. Sebab siratal lazi mereka kerat 2, kita tak kerat, mereka kerat. Jadi sama-sama 7. Sebab tu beza. Kita solat Fatihah kalau kuat, basmalah kuat. Fatihah perlahan, basmalah perlahan. Geng-geng mazhab lain bacaan dia kena perlahan. Kalau mazhab Maliki tak baca terus. Benda-benda khilaf. Bila benda khilaf ni nak beritahu, tolong faham bahawa benda khilaf kita kena tengok di mana kita hidup. Saya cerita sikit, daripada jauh saya dengar ni Dr. Khubaib ni, orang Arab Yaman. Dr. Khubaib ni orang Arab, mereka mengaji masuk universiti semua kena ngapal Quran. Sebab tu orang Arab tak ada dipanggil Al-Hafiz. Sebab Quran ni ngapal sendiri, tak perlu mahat tahfiz, tak perlu. Yang ada mahat qiraat. Mereka boleh mengapal Quran tanpa mahat tahfiz. Kita kadang-kadang masuk mahat tahfiz pun tak boleh habis. Sebab apa? Kekuatan hafazan mereka tak sama. Tak sama. Jadi nak cerita, bila dengar dia, masa kat tangga berjumpa dengan dia. Dia tanya saya, cerai tolak 3, kalau suami mati, isteri dapat pusaka tak? Dia tanya saya. Saya kata, kenapa tanya saya? Kan, kenapa tanya saya? Dia tanya saya kata, dia kata, saya tanya kamu sebab kamu tahu pada saya. Kenapa saya tahu pada kamu? Jawapan dia, yang tanya tu orang Malaysia, saya orang Arab, dan saya tak mau, saya bagi pendapat berbeza dengan mazhab sini. Saya boleh bagi tahu berapa pendapat saya boleh bagi tahu. Tapi hak tanya ni, tanya saya, dia berkaitan kes mahkamah. Bermaksud kalau suami cerai isteri tolak 3, suami mati, isteri dapat tak? Khilaf ulama saya tahu, tapi saya tak tahu di mahkamah ni dapat ke tak dapat. Saya kata kalau kami di Malaysia tak dapat. Sebab hubungan perkahwinan putus dengan sebab cerai tolak 3. Itu yang saya nak dengar. Sebab pelajar Malaysia tanya saya, si suruh dia tanya kamu, dia tak tanya kamu, dia duduk asyik tanya saya. Jawapan dia sama lah juga kita ni.
Bila kita semayang dekat Malaysia, kita jadikan kita ni mazhab sama dengan orang Malaysia. Faham tak? Walaupun kita mengaji tinggi, tapi ada pendapat-pendapat berbeza mazhab. Kita duk pergi ikut hak kita mengaji, pening kepala habis. Cuba tengok. Jika imam melakukan kesilapan membaca Fatihah hingga boleh mengubah maknanya, apa makna dia? Contoh dia baca Bismillahirrahmanirrahim, dia baca hujung jadi rajim. Rahim jadi rajim. Lari makna tak? Dan Fatihah juga jaga-jaga. Berubah makna boleh batal solat. Baris berubah, makna berubah, batal solat. Baris berubah, makna tak berubah, kena ulang semula tang mana kamu silap baris. Boleh ulang tak? Baris berubah, makna berubah, batal solat. Baris berubah, makna tak berubah, tak batal solat. Tapi nak rokok, dia kena ulang balik, baca bagi betul. Saya nak tanya, tuan-tuan tahu tak baris berubah, makna berubah tak mana? Tak tahu. Saya buat misal Arab. Masa nak tamperin balik kerja, nampak Dr. Atribi, dia ni mazhab Hanafi. Tapi saya tengok dia Syafi'i. Tak faham. Dia semayang semua Syafi'i. Kata, entah ni ke mana? Kata, saya Syafi'i sebab orang Malaysia Syafi'i. Dalam rumah saya Hanafi. Ni nak cerita bahasa ni. Masa tamperin saya kata dia. Saya kata dia, ka'annani a'rifuka. Ka'annani a'rifuka. Seolah-olahnya aku kenal kamu. Memang kenal lah. Ka'annani a'rifuka. Seolah-olahnya aku kenal kamu. Tahu dia kata apa? Ka'annaka ta'rifuni. Seolah-olah kau kenal aku. Ayat tu juga, cuma lain sikit bunyi. Orang Arab ni kalau baca baris silap, dia tahu makna. Kita tahu makna tak? Kita tak tahu. Contoh tak tahu ni, masa jam pun cepat. Tok Guru Haji Umar diziarahi anak murid. Tahu anak murid hak jenis dah tua dah duduk kat pondok. Faham tak? Tadi saya pergi An-Nahdah Ustaz Mutalik Ma'aruf, beliau jemput. Saya pergi tadi. Kali pertama masuk, lepas jamu makan apa, bagi masa 1 jam saya terlajak jadi 1 jam setengah. Sebab tak sempat 3 ayat tu penat. Dalam kepala saya tak ada habis. Dia kata tak apalah Ustaz, pakai Quran tu so pakai tafsir, turih ayat turih. Dan lah itu pun terlajak. Yang nak ceritanya benda-benda hak jenis silap ni boleh berlaku macam mana? Mengubah makna ni. Benda yang kita bercakap berubah baris, kita sendiri pun tak tahu. Melainkan kita kena mengaji. Mengaji baru tahu. Kalau tak mengaji, kita tak tahu. Baris berubah tu, hak mana satu yang kalau berubah makna? Nampak kaya faham tak? Tak boleh faham. Contoh hak yang pergi mengaji pondok tua-tua ni. Tadi saya dah tengah mengajar, nampak orang kampung mertua saya. Lah, makcik, orang kampung, hak depan tu adik-beradik saya. Oh, lepas tu nak abang. Tempat yang ada habis. Lepas mai awal betul tak habis siap? Tempat dia. Ni nak cerita bagi kita mengantuk. Contohnya hamba Allah ni lah. Tok Guru. Tengah hari besok, ana makan nasi rumah hantar. Ana makan nasi rumah hantar. Faham tak? Ana makan. Kenapa ana makan nasi rumah hantar? Dia makan nasi rumah Tok Guru. Faham tak? Tok Guru pun dah fikir betul anak murid. Bukan dia panggil aku kasih rumah dia nak kasih rumah aku. Tok Guru pun balik, abang bila nak esok masak lebih sikit, tengah hari ada orang nak makan. Lepas lohok duk tunggu, anak murid tak mai. Faham? Anak murid ni pun abang kan ni dia masak bagi banyak, Tok Guru nak mai makan. Faham tak? Tok Guru masak, anak murid tak nak mai makan, yang murid pula masak, Tok Guru nak mai makan. Sampai habis lohok, siapa pun tak mai.
Masa asar tu guru tanya, hang ni buat apa? Abang nak main makan nasi rumah aku, awak tak main. Lah, Tok Guru saya tunggu Tok Guru tak main sebab apa? Faham tak? Ya Allah, awak ni kamu nak apa? Saya jemput Tok Guru makan nasi rumah saya. Kamu kata kamu makan nasi rumah aku. Faham tak ni? Lah cakap Melayu lah senang. Tu nak abang kata bahasa Arab ni kalau kita tak faham memang jadi susah. Kita buat tengok sini. Maka wajiblah atas makmum bermufaraqah dengan imamnya itu. Imam baca Quran, baris salah. Baca Fatihah, baris salah. Baris salah, makna berubah. Bila makna berubah, kamu bukan baca Fatihah apa sebab baris berubah. Makna berubah. Jawapan dia, mufaraqah. Nak mufaraqah kalau Jumaat macam kemarin tak boleh. Jumaat mana boleh mufaraqah? Jadi isu juga, bolehkah semayang Jumaat 12 orang? Tak boleh kalau mufti kata boleh. Kami bincang-bincang, kau tengok 10 orang. Tak boleh buat lahong lah. Bukankah ada pendapat 4 orang, 2 orang pun ada. Kita duduk di mana ikut mazhab mufti itu. Jangan duduk pandai-pandai. Lagi sambung. Mufaraqah dengan imamnya itu seperti mana jika imam itu meninggalkan perkara-perkara yang wajib daripada rukun-rukun semayang. Dia terlupa rokok, kita tak boleh ikut. Kalau imam terlupa rokok, lupa, kita tunggu sampai dia bangkit. Dia berdiri Fatihah, dia rokok, baru kita rokok. Senang sekali apa dia? Niat mufaraqah. Tapi Jumaat tak boleh. Juga imam tadi dia turun sujud, Allahu Akbar, berdiri terus. Tak faham. Tak faham. Dia turun sujud. Sujud apa tu? Sujud lah. Kan dia tahu bangkit. Bukan pagi Jumaat. Faham tak ni? Ku mana tu imam ni? Paling senang apa dia? Mufaraqah. Okey. Lagi sambung dia kata, pada rakaat yang kelima kerana lupa. Kalau imam naik yang kelima, sebenarnya imam tak batal. Sebab apa tak batal? Imam lupa. Kita jangan ikut dia. Kalau kita ikut juga batal. Tapi kadang tak batal. Imam lupa, kita pun lupa. Faham tak? Sama-sama yang lupa. Melayu mudah lupa. Sama-sama lupa. Okey. Isu dia ni nak jadi cerita ni. Berlaku kat saya sendiri ni. Semayang Isyak di Perak. Saya jemput imam yang dilantik jadi imam. Sila. Dia jadi imam. Dalam kepala ni, rakaat yang keempat dah. Keempat. Imam sujud. Tiba-tiba tu dia buat apa? Allahu Akbar. Panjang. Bila panjang, pakak bangkit habis. Saya bangun. Hak sebelah saya doktor. Bangun. Doktor pun bangun juga. Bangun-bangun saya dah fikir, tadi 4 dah, macam mana boleh naik jadi 5? Tapi keempat tadi 3, tapi 4 dah lah tadi. Ni 5 duk fikir lah, duk fikir. Kita perasan tak, kiri kanan ada orang tak bangkit. Aku duk kata dah 5. Dalam duk kata 5 tu, aku kena turun. Tiba-tiba imam turun. Imam turun, tak ada nak baca Fatihah, dia turun. Dia turun, dia duduk macam duduk tasyahud awal. Tapi dia baca tasyahud akhir. Okey, sebelum bagi salam, imam sujud sahwi 2 kali. Cerdik tu imam ni. Sebab dia duduk macam tasyahud awal, tapi baca tasyahud akhir. Dan imam bagi salam, kami bagi salam. Sebelum tu imam sujud sahwi, kami sujud sahwi. Okey, berlaku di sebuah masjid lagi syok. Imam naik rakaat yang kelima. Makmum tak naik sebab makmum mengaji. Tak naik. Bila naik berdiri atas, dia perasan, dia seorang naik. Dia turun, ni makmum bagus rajin mengaji, turun. Dia duduk macam tasyahud awal. Cantik eh? Sebelum salam sujud sahwi 2 kali. Semua sujud, seorang yang tak sujud. Makmum ada seorang tak sujud. Dia ni jenis mengaji perleh, dia tak sujud. Sudah bagi salam, dia celapak main ambil mikrofon. Ni cerita tu imam cerita ni. Tuan-tuan, siapa yang solat sujud sahwi semayang lain semua batal.
Sebab kita tak boleh sujud sahwi sebab kita tak lupa. Imam seorang saja yang kena sujud sebab dia lupa. Faham? Saya kata pada imam tu, abang kat dia kena buat memang pula malam besok. Saya seorang batal, hampa semua tak batal. Sebab aku tak ikut imam. Sujud sahwi ni imam buat, kita kena buat. Faham tak? Imam buat, kita kena buat. Imam buat, kita tak buat, batal sembahyang. Kalau imam tak buat, kita jangan buat. Tapi boleh buat. Buat bila? Imam salam kanan, salam kiri, baru kita sahwi 2 kali. Faham tak? Ada juga berlaku keadaan imam naik atas, terlupa, turun bawah, pakat sujud sahwi belakang. Hak tak sujud tu dia telefon saya. Hak tak sujud tu, bukan telefon masa tu lah, masa nak balik dia telefon saya. Berlaku di masjid lain, dia telefon saya mengajar masjid lain malam tu. Ustaz, tadi kan kat masjid tadi kan imam lupa dia sujud sahwi. Ustaz, semua sujud Ustaz, padahal yang lupa imam. Ada orang tak sujud, saya tak sujud. Tak apa, balik sama yang lain. Loh, saya sama yang lain. Kamu tak, saya tak lupa sebab kena ikut imam. Susah satu. Saya kata kalau mengaji jadi susah. Faham kan? Pening kepala habis. Lagi sambung. Dan sayuga diketahui, adakah makmum itu wajib bermufaraqah dengan imamnya dengan serta-merta segera, atau menunggu ia hingga imamnya itu rokok? Dia baca silap ni, kita tunggu dia rokok kot, sekali dia akan ulang balik. Kerana boleh jadi kesilapan itu berlaku dengan sebab lupa. Bukan dia saja baca baris salah, dia lupa. Atau boleh jadi ia akan teringat dan mengulangi ia membacanya dengan betul. Dulu ingat tak dulu ni Masjid Shah Alam, yang imam solat terlupa ihdinas siratal mustaqim. Kan ingat tak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan terus siratal lazim. Patutnya ni benda ni berlaku, kita tahu tak dalaman tu imam tadi rasa macam ada lompat tadi. Tengok balik CCTV ada rakaman, settle lah. Tapi tak, benda ni dia viral habis. Jawapannya imam batal, makmum pun batal. Sebab apa? Sama-sama rokok apatah solat Jumaat. Dan yang muktamadnya ialah yang pertama, yakni kenalah ia mufaraqah dengan imamnya. Sebab apa? Baris salah dan serta merta kerana mengikut imam dan perbuatan lupa itu tidak harus dan tidak boleh. Clear tu nah? Okey, jaga-jagalah. Nanti kita sambung 145 sebab pukul 10 saya kena ada di Tasik Gelugok. Saya pun tak tahu nak jadi apa. Hamba Allah ni dia kumpul semua adik-beradik. Baru dia bak kat saya, kami satu family ramai, dia semua berkumpul habis. Ustaz kena mai tolong kami nak kira pusaka. Jadi kalau ustaz tak mai, kami berkumpul sia-sia lah. Patutnya kamu nak kumpul tu abang dulu, bukan berkumpul berabang kat saya. Hai, kata buat kerja macam itulah. Kita berhenti tentu nah 145. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sabilan liman ihtada. Allahumma ja'al jam'ana haza jam'an marhuma wa tafarruqana mi ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.